Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. قال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan muslimin sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari Selasa ini 7 Jamadil Awal 1445 Hijriah bersamaan 21 November 2023 masih kita sama-sama zahirkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang diimamkan oleh yang berbahagia saudara Izzuddin kita dari bahagian keuangan Jabatan Logistik. Ya, dan semoga beliau bersama-sama kita juga dikurniakan ganjaran sebaik-baiknya kerana mengimarahkan solat zuhur berjemaah sebentar tadi. Jadi mungkin ada yang bertanya kenapa bukan ustaz yang menjadi imam. Tujuannya tak bukan ialah untuk memberi pendedahan kepada warga IPK Perak, sama ada pegawai, anggota maupun pegawai awam, ya, pendedahan untuk memimpin solat berjemaah. Solat berjemaah sekurang-kurangnya ianya menjadi persediaan untuk kita apabila kita satu masa nanti akan berada bersama-sama masyarakat. Contohnya kalau satu masa esok kita ditolak dicalonkan menjadi calon imam, persediaan kita dah ada. Tidaklah kita teragak-agak ataupun keberatan untuk menerima pencalonan sebagai calon imam. Kerana ini memang ada berlaku sebenarnya. Bila satu masjid mencalonkan seseorang menjadi calon imam bagi masjid tersebut, calon itu sendiri menghubungi pihak pejabat agama untuk memohon dipotong namanya daripada senarai calon imam. Sebab apa? Sebab katanya dia tak bersedia. Dia tak bersedia dan dia dicalonkan pun di luar sebagai calon imam, di luar pengetahuan dia. Maksudnya pihak
pentadbiran masjid mencalonkan dia tanpa pengetahuan dia dan tanpa kerelaan dia. Jadi di sinilah sebenarnya itulah rasional kenapa kita ada masa-masa kita mengetengahkan pegawai-pegawai, anggota-anggota dan juga pegawai awam, bukan pegawai awam Islam, untuk menjadi imam dan bilal di surau Al-Falah, supaya nanti bila tiba keadaan seperti itu kita dah bersedia. Sama ada kita tak tahu ke, bila dicalonkan jadi calon imam di masjid, tempat kita bermas tauhid, tempat kita tinggal, kita tidak mentah-mentah menolak dia. Kita bersedia untuk dicalonkan. Soal lulus temuduga imam atau tidak, itu soal kedua. Tapi kita bersedia untuk dicalonkan sebagai calon imam dan calon bilal. Itulah sebenarnya rasionalnya. Di samping mereka yang diketengahkan ini telah mengikuti khusus imam dan bilal yang dianjurkan oleh kami di JIPS, Baka JIPS IPK Perak ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, teruskan perkongsian hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah, kitab hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah taala, sampai kepada hadis yang seterusnya, hadis Ar-Rabi' Asyar, hadis ke-14. Hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seseorang individu muslim itu. Maknanya darah orang Islam ni tidak halal. Maknanya senang katanya, orang Islam ini tidak boleh dihalalkan darahnya. Maksudnya orang Islam ini dilindungi nyawanya. Itu maksudnya, orang Islam ni tak dilindungi nyawanya. Orang Islam ini mendapat perlindungan dirinya apabila memeluk agama Islam. Orang Islam ni tidak boleh diapa-apakan, tak boleh diambil nyawanya, tak boleh dikenakan hukuman mati, hukuman bunuh dan sebagainya lah. Illa bi ihda thalathin, melainkan salah satu dengan salah satu dari tiga perkara ini, tiga keadaan ini. Tiga keadaan ini maka tidak halal darah seseorang muslim itu. Apa dia tuan-tuan? Al-thayyibuz zani. Apa al-thayyib? Ni kalau tuan-tuan pernah menguruskan koran pernikahan anak tuan-tuan, anak lelaki ke anak perempuan ke, anak kita ataupun adik-beradik kita kan. Contohlah, mak ayah tu tak berapa nak tahu sangat, kita ni bolehlah bantu-bantu. Jadi kita nak kahwin tu, kita uruskan borang pernikahan dia. Jadi dekat status tu, status bakal pengantin tu, dia ada kalau kata perempuan tu dara / janda. Kalau dara tu tahu lain dia ni, tak kahwin lagi. Janda tu dah kahwin tapi bercerai ke, mati ke, kena kepilkan surat cerai atau surat mati arwah suami. Kemudian janda berhias. Janda berhias ni ialah perempuan yang dah bernikah tapi tidak sempat disetubuhi oleh suami dia. Menikah siang, suami meninggal petang. Nikah ke-10, suami meninggal ke-5. Betul. Accident. Betul. Ada berlaku, tak percaya tengok filem esok apa tu,
Esok masih ada ke ataupun adakah? Esok masih ada, lebih kurang lah. Iman tu tak sempat nak bersama dengan milah, aksiden. Kereta dengan lori balak. Jadi Jiman masuk hospital, dah berjahit-jahit kepala semua dah merah je. Milah minta cerai daripada Jiman. Tak ada edah. Pasal apa? Pasal Jiman tak sempat menyetubuhi Milah. Tak ada edah. Tak ada edah. Walaupun dia dah kahwin setahun 6 bulan ke setahun ke. Contoh, Milah minta cerai pasal apa? Nak jadi isteri nombor 2 Ihsan. Kami cerita dalam filem tu lah. Ada edah tak? Tak ada. Pasal Milah tu janda berhias. Ada section dia. Kalau lagi 9, section 13 dalam kurungan 2. Berak saya dalam. Kemudian satu lagi, Sayyid. Sayyid ni ialah perempuan yang pernah bersetubuh tapi belum pernah bernikah. Perempuan belum pernah menikah tapi telah melakukan persetubuhan. Itu Sayyid. Selalunya kalau dah kena dipotong lain masuk Sayyid ni, tak dipotong tu biasanya dia dah kantoi di mahkamah syariah sabit kesalahan melakukan persetubuhan haram dengan pasangan dia. Jadi nak dinikahkan. Jadi tak boleh lah letak dia janda pun tak boleh pasal belum pernah kahwin. Janda bias lagi tak boleh. Maka Sayyid. Itu kena dahulu. Jadi potong lain Sayyid. Status dia Sayyid. Apa dia? Perempuan yang belum pernah bernikah tapi telah melakukan persetubuhan. Baik itu bila kita buatkan nikah, kita minta semua yang ada termasuk pengantin mengucap 2 kalimah syahadah, istighfar dan selawat. Siapa nak clearkan? Sebab pengantin perempuan ni memanglah dia dalam cerita dia taruh dara pasal dia belum pernah bernikah. Kan? Ada pengesahan pula bujang kan. Tapi keadaan dia sebenar hanya dia yang tahu. Dan mungkin pasangan dia pun tahu. Masa bertunang dia lah berendik mana-mana tak tahu. Terjadilah apa yang tak sepatutnya terjadi. Saya kira saya betul. Tapi mereka sembunyikan. Jadi status pengantin perempuan dara. Berapa kali merendik pergi hatnya, pergi betong pergi Phuket siapa nak kacau dekat tempat-tempat itu kan. Tapi bila nikah dara. Jadi nak cover semua balik, mengucap 2 kalimah syahadah, istighfar dan selawat. Clear lah. Kerana sekarang ni banyak berlaku penipuan, scammer. Dah bini orang anak 2 pun mengaku belum kahwin. Ini berlaku baru lagi di sebuah negeri di Malaysia. Jadi Sayyid ini kita dah terangkan tadi, az-zani dia didapati berzina. Seorang yang telah berkahwin kemudian berzina. Dia dah kahwin dah, lepas tu dia berzina pula. Macam galak dengan siapa nama pasangan itu, bukan Borik. Galak isteri kepada Kaciwa dalam filem Semaya Padi, berzina dengan pasangan dia. Maka galak tu kalau ditangkap memang hukuman dia hukuman rejam sampai mati. Di dalam filem tu sula kan. Ini kita biarlah siapa yang buat skrip tu kalau tak betul tu biar dia jawab depan Allah Ta'ala. Tapi memang sampai mati. Kalau tengok sula tu memang sampai mati. Tapi kenapa sula sampai mati? Sebab kemungkinan berlaku 2 kesalahan. Satu berzina, kedua membunuh Kaciwa. Jadi tak ada pilihan, sula lah kan. Itu kalau kita kaji segi hukum fiqh. Kalau dia berzina saja rejam sampai mati. Itu hukuman dia ikut hukuman hudud.
pesalah berzina yang telah berkahwin, hukuman dia rejam sampai mati. Kalau belum pernah kahwin, tu dia adukan dengan darah tu. Sebat 100 kali. Walaupun semasa sebatan dibuat, pesalah meninggal dunia. Ini berlaku zaman Khulafa Rasyidin, anak Sayyidina Umar ni. Mati ketika menjalani hukuman sebatan kerana berzina. Tapi Sayyidina Umar tetap menyebat sampai 100 kali. Itu yang diadaptasi ke dalam filem Semerai Padi. Guru disebat juga darah, walaupun dah merayu, janganlah dah lah, cukup dah tu. Tak ada. Aku tetap berpegang dengan hukum Allah. Sebat tetap 100 kali. Itu bagi yang belum kahwin. Kalau dah kahwin, berzina rejam sampai belum mati, rejam. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wan nafsu bin nafs. Apa dia tuan-tuan? Orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Ni dia, halal darah. Tapi mengikut qisas, ada 3 pilihan kepada waris si mati yang dibunuh. Sama ada nak kekalkan hukuman tu, bunuh tu, atau diganti dengan diat. Diat ni 100 ekor unta, atau diampunkan. Keluarga si mati mengampunkan. Jadi mati itu bukan mandatori. Kalau mandatori, dia mesti hukum mati, tak boleh pilih. Jadi hukuman mati kisos itu bukan mandatori. Jadi keluarga si mati boleh pilih, nak hukum mati ke, ataupun nak diat ke, ataupun diampunkan. Jadi dalam Penal Code Section 302 mungkin benda tu boleh dipertimbangkan, mungkin boleh dipindah, supaya disesuaikan dengan semangat hukum qisas. Sekarang 302 mati mandatori. Kalau dapati sabit kesalahan dan merayu pun gagal, sampai ke Mahkamah Persekutuan pun gagal, maka hukumannya tetap gantung sampai mati. Jadi mungkin yang ini yang boleh diubah, nak sesuai dengan semangat syariah. Penal Code tetap penal code lah, tapi semangat syariah tu boleh disesuaikan. Ada proses dia. Tapi yang kita faham, kalau orang membunuh orang lain dengan sengaja, maka halal darah dia. Dia boleh dihukum mati. Dia mengikut apa yang kita telah sebut tadi. Kemudian yang ketiga, wattariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agama dia dan memberontak keluar daripada kelompok muslim, mana orang murtad. Dalam hadis lain Nabi menyebut, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah ia. Dia meninggalkan agamanya. Tapi ada perbahasan. Kitab-kitab fiqh ulama membahaskan soal murtad ini. Adakah kita terus tangkap, terus hukum bunuh, ataupun ada kaedah dia? Ada kaedah dia, di mana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika sebagai khalifah, ketika berhadapan dengan kes-kes umat Islam murtad pada zaman ini. Sayyidina Abu Bakar menghantar surat kepada pemimpin orang-orang murtad, mengajak mereka supaya balik kepada agama Islam. Di situ ulama fiqh mengambil kesimpulan, maknanya orang yang murtad ni tak boleh serta-merta dibunuh. Hantar borang ke mahkamah syariah ni banyak ni. Dikatakan fail keluar Islam di mahkamah syariah tu tinggi, fail dia ramai, walaupun tak disebut secara rasmi jumlah, tapi banyaklah. Jadi mahkamah syariah menurunkan kuasa kepada pihak kuasa agama untuk menjalankan usaha-usaha memujuk pemohon murtad ini supaya kembali balik kepada agama Islam. Dikonselingkan,
diberi nasihat. Kenapa nak murtad ni? Rupanya cerita dia pasal kesempitan kewangan. Minta masjid tak bagi duit. Minta gereja, dapat je berapa ada. Minta 500 bagi, minta 1000 bagi, minta 2000 bagi gereja. Bila minta masjid banyak sekadar. Kata orang kampung saya banyak sekadar. Macam-macam birokrasi lah. Wahal tahu dah dia ni ibu tunggal, anak 3-4, susah. Orang nak ambil jadi isteri nombor 2, takut isteri pertama Izzuddin tak berani, takut. Jadi ibu tunggal tu tetap dah jadi ibu tunggal anak 3-4. Minta bantuan kat masjid, susah. Minta bantuan pada pusat zakat, tak dapat serta-merta, kena tunggu seminggu, 2 minggu. Dia nak makan hari ni, besok lusa nak makan, minta duit serta-merta. Tolonglah cik, bagilah saya 100 ke 200. Tak kat masjid tak bagi. Contoh saya tak tuduh mana-mana Maka mereka beralih pergi ke gereja. Ini berlaku. Pergi gereja dapat aja. Berapa you want? You mana berapa? 200. Okey. Jalan. 3 okey. Maka ibu-ibu tunggal ni bila tengok dah macam ni ada ni, mereka sudah ada dalam minda mereka buat kodok sebagai orang Islam. Orang Islam sendiri tak nak bantu, baik kita jadi orang Kristian, dah tentu gereja akan bantu. Di sini mula dia. Jadi pihak pusat agama bila begitu ada ni, maka mereka menjalankan usaha membantu golongan-golongan ini, memberi bantuan bulanan dan sebagainya. Tujuannya supaya mereka tidak keluar dari agama Islam. Tapi kalau dah tekad mengikut kata Nabi dalam hadis ni, halal darah, ini boleh dihukum bunuh. Kenapa? Sebagai pengajaran kepada orang Islam lain. Agama bukan seperti menukar baju. Hari ni besok boleh masuk, esok dah fed up jadi orang Kristian, esok masuk Islam lagi. Esok kalau dah nyampah agama Islam, masuk agama lain pula, masuk agama Hindu pula, contoh. Jadi Islam ini bukan seperti menukar, masuk Islam ini bukan seperti menyarung baju. Itu sebenarnya rasional. Sebab ada yang tanya, Islam ni sebenarnya bebas tak beragama, menerima tak bebas beragama ni? Sebab orang nak keluar Islam dihukum bunuh. Tapi kalau kita kaji balik agama lain pun semacam tu juga sebenarnya. Malah ada satu kes seorang India, orang Majid India yang masuk Islam. Ini kisah benar yang saya sendiri lihat. Bila dia nak masuk Islam, abang dia bawa, abang dia kata minta Islamkan sekarang. Saya kata dah petang ni, kalau nak Islamkan rasmi kena tunggu hari Isnin. Pejabat agama buka, baru kita boleh daftar. Hari ni masuk, hari ni kita daftar. Ni dah petang Jumaat dah, pukul 4 lebih, dekat pukul 5. Jadi kata abang dia, minta tolong sangat-sangat, sebab saya lepas selesai ni, saya nak bawa adik saya pergi ke pondok di Kedah, ngaji kat sana, duduk kat sana. Saya kata kenapa je? Kita berburu semacam ni, tak boleh tunggu ke Isnin? Dia kata tak boleh, sebab saya dapat tahu bapa saya, bapa dia masih Hindu, Islami Hindu, masih beragama asal. Bapa saya hantar orang-orang tertentu nak tangkap adik saya, bawa balik. Kata arahan dia, bawa balik budak ni hidup atau mati. Mati pun tak apa, jadi bawa balik tak Islam. Nampak awak mana tu? Sebenarnya agama lain pun, diorang pun mungkin ada semacam ni juga, bagi orang yang meninggalkan agama ni. Jadi kalau dah begitu ada ni, Islam pun begitu lah sebenarnya. Tetapi kita, kerana kita berpegang
agama Islam ni agama yang benar, agama dinul haq. Dan semakin ramai yang mengakui kebenaran agama Islam, mereka beli Quran, mereka cari Quran, mereka baca Quran, walaupun baca terjemahan, akhirnya mereka menerima kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam, dan mereka terbuka untuk memeluk agama Islam. Ini dia. Berbanding dengan agama-agama lain. Jadi itu dia tuan-tuan. Jadi kata Nabi, darah seorang Muslim itu tidak halal melainkan dalam 3 keadaan yang disebut tadi. Iaitu orang yang berkahwin yang berzina, orang yang membunuh orang lain, dan orang yang keluar, Muslim yang keluar dari agama dia, kemudian menzahirkan keluar agamanya di hadapan masyarakat Islam. Maka 3 jenis manusia Muslim ini halal darah dia. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi itulah dia sedikit apa yang kita boleh kongsikan pada hari ini. InsyaAllah pada kuliah kita akan sambung dengan hadis yang berikutnya, al-hadis al-khamis asyar, hadis yang ke-15 insyaAllah. Baik Allah SWT, ini Quran beri kita semua. Allah SWT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.